Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan isu kes mahkamah yang kita dengar hari ini, yang mana kita tahu tiga ahli parlimen kita yang mana mereka ini didakwa dengan isu rasuah. Yang pertama kita tahulah Presiden UMNO itu sendiri. Ada yang kedua adalah melibatkan YB daripada Baling, iaitu Aziz Rahim. Yang ketiga kita tahu timbalan Ketua Menteri Sabah, iaitu Datuk Seri Bung Mokhtar. Dan apa yang kita lihat hari ini adalah pimpinan daripada Parti UMNO Barisan Nasional, dan ini juga adalah pimpinan tertinggi dalam UMNO. Mereka adalah ahli parlimen, dan apabila kita lihat mereka ini dituduh dengan pertuduhan yang melibatkan isu rasuah, penyelewengan, yang mana ini adalah satu benda yang besar, dan pertuduhan yang ada pada mereka ini bukan main ratus-ratus ribu, tetapi main juta-juta. Dan kita boleh lihat gaya hidup ahli politik kita ni, terutamanya daripada UMNO Barisan Nasional yang memerintah begitu lama. Jelas kita lihat yang mana selalu diperkatakan bahawa ketua cawangan UMNO pun kaya raya. Jadi inilah yang kita lihat hari ini, bahawa kita perlu hentikan. Hanya dengan PRU ke-15 ini, kalau kita rakyat inginkan perubahan, maka kita perlu tolak parti-parti mereka ini. Kerana kita dah jelas lihat pertuduhan yang ada pada mereka, sama ada mereka ini bersalah atau tidak. Tetapi apabila ada pertuduhan itu, bermakna ada bukti-bukti awal yang menunjukkan mereka ini ke arah penyelewengan, rasuah, salah guna kuasa. Jadi ini sudah jelas. Jadi apa yang kita lakukan dalam apa yang kita lihat ini, maka kita perlukan perubahan, kita perlu menukar kerajaan yang ada supaya kita boleh mereformkan sistem negara kita ini. Jika kita tidak buat perkara ini dengan segera, maka saya tidak nampak bahawa kita boleh mengubah sistem keadilan kita, sistem apa pun yang ada dalam negara kita ini. Kerana mereka hendak menutupi lubang-lubang yang telah mereka buat selama ini. Dan inilah gaya hidup mereka, yang mana kita lihat pimpinan-pimpinan kita hari ini seolah-olah apakah gaji yang diberikan kepada mereka, iaitu gaji sebagai ahli parlimen dan juga mereka menjawat jawatan sebagai menteri selama ini, tidak cukup. Yang mana mereka duduk di jabatan kerajaan, mereka dibayar gaji oleh rakyat, dan mereka mencuri lagi duit rakyat. Dan walaupun kita lihat hari ini, mereka ini mungkin tidak akan disabitkan dengan bersalah, tetapi sudah terbukti apabila contohnya kes yang melibatkan Najib itu sendiri. Kita lihat bahawa 42 juta masuk ke dalam akaun sampai hari ini. Walaon-walaon yang ada tetap mempertikaikan bahawa duit yang masuk 42 juta itu seolah-olah terlalu kecil nilai dia. Tetapi bagi kita rakyat biasa ni, mungkin duit yang sebanyak itu jangankan nak tengok. Kita nak dengar saja kadang-kadang sebut saja juta-juta, susah kita rakyat ni. Jadi itu dia hakikat yang ada hari ini. Jadi apa yang saya harapkan kepada rakyat semua, apa yang saya harap kepada kawan-kawan semua, maka kita perlukan perubahan. Kerana hanya kita yang mampu mengubahkan perangai-perangai ahli politik kita ini di PRU ke-15 ini dengan menolak mereka. Kita tidak boleh bersekongkol lagi. Maka kalau kita beri ruang kepada parti politik lain untuk menerajui negara kita ini, mungkin ada perubahan. Tetapi kalau kita asyik dengan kita punya propaganda yang ada, ataupun kita masih mempertahankan benda yang dah songsang, maka negara kita ini akan semakin hari semakin hancur. Kita lihat kerajaan yang ada hari ini. Apabila mereka memberi hujah bahawa mereka kerajaan yang betul, kerajaan Melayu Islam yang dikatakan boleh menguruskan ekonomi negara, kita lihat hari ini terbukti jelas apa yang berlaku dalam kerajaan hari ini. Mereka bertelagah sesama sendiri, yang mana kita dengar daripada UMNO mengatakan kerajaan Muhyiddin gagal, daripada Muhyiddin kata kerajaan Ismail Sabri gagal. Dan sebenarnya ini kerajaan yang mereka sama-sama duduk di dalam. Dan hari ini mereka bertelagah di dalam itu, dan akhirnya apa yang berlaku? Politik kita apabila tidak ada kestabilan dia, maka pelabur takut nak masuk. Dan kalau pelabur nak masuk ke dalam negara kita ini pun, pelabur akan lihat siapa dia ahli politik kita yang ada hari ini. Pelabur yang ada, dia dah terbiasa dengan ahli politik kita ini yang tidak pernah kita tukar gantikan dengan yang baru. Yang ada adalah muka-muka itu yang membuatkan negara kita ini politiknya bagaimana, rentak politiknya bagaimana. Jadi ini isu yang perlu kita rakyat fikirkan hari ini. Dan genjala rasuah ini bukan genjala yang sangat sedikit, yang mana dah melibatkan trilion. Dan kita kerugian kerana
duit yang hilang ini kita tidak boleh selamatkan, tetapi memberi keuntungan kepada ahli politik dan kroni mereka, dan akhirnya itu yang kita lihat Pandora Paper. Tadi ada kawan saya yang membuat message ke saya ataupun yang membuat komen kepada saya bahawa adakah duit yang melibatkan 1MDB ataupun duit yang melibatkan Presiden UMNO ataupun mereka-mereka yang rasuah ini yang dikatakan ada dalam Pandora Paper? Jawapannya ada ya, ada tidak. Sebahagian mungkin dia ke Pandora Paper kalau mereka buat syarikat di pesisir pantai menggunakan syarikat dummy ke apa, itu boleh kita katakan Pandora Paper. Tetapi kalau mereka ada orang lain di sana yang mana mungkin saudara mara mereka untuk menguruskan harta mereka, maka kita tidak akan dapat lihat. Dan contoh-contoh ini kita boleh lihat sekiranya mungkin ramai yang tidak pernah keluar negara, tetapi kalau kita tanya kawan-kawan kita yang pernah duduk di luar negara, yang mana mereka boleh lihat kekayaan-kekayaan pemimpin kita ini dilimpahkan ke negara orang lain. Sebenarnya pengkhianat negara kita ini bukan kita ini, tetapi kalau kita rakyat biasa ini bercakap lebih sedikit, maka kita ini dikatakan pengkhianat. Sebenarnya pemimpin kita yang memimpin kita yang daripada dulu sehingga hari ini, itulah sebenarnya kebanyakan mereka pengkhianat. Kenapa saya kata mereka pengkhianat? Karena mereka mengambil, mencuri duit negara kita ini, mandat yang diberikan pada rakyat untuk menjaga harta rakyat. Mereka mencuri duit rakyat ini, mereka pergi letak keluar negara. Dan akhirnya aliran tunai kita itu bertambah merosot, dan akhirnya apa yang kita rasa hari ini. Dan jika duit-duit yang ada di Pandora Paper, duit-duit rasuah itu yang lainnya kita boleh tarik balik dan kita boleh kembali pulihkan negara ini. Tetapi kalau duit kita berada di luar negara hari ini, harta-harta ada di luar negara hari ini disebabkan oleh perasuah-perasuah ini, maka bagaimana kita nak mendapat input, mendapat lonjakan ekonomi? Karena mereka telah pun invest ke negara orang lain. Jadi mereka-mereka inilah pada saya, mereka penyangak duit kita sendiri, mereka penyangak harta negara sendiri, dan akhirnya sebenarnya mereka ini pengkhianat. Tetapi yang dimainkan isu perkauman, dia mainkan isu agama, dan dia mainkan komunis. Ini semuanya adalah satu isu yang mereka untuk mempertahankan jawatan mereka, karena kalau mereka jatuh maka inilah yang kita lihat. Jadi apa yang berlaku, saya rasa kita perlu perubahan total supaya kita memberi mandat, memberi ruang kepada Pakatan Harapan itu. Biar Pakatan Harapan memerintah 5 tahun pertama, jika lepas itu nak jatuh, jatuhlah. Karena kalau kita tidak buat seperti itu, saya tidak nampak reform dalam negara kita ini. Kalau kita mengharapkan pimpinan yang lama ni, mereka bukan nak menutup lubang, dia akan menambahkan lubang lagi. Dan harapan mereka adalah mencuri seberapa banyak yang ada, kerana mereka tahu itu bukan duit mereka. Kerana mereka akan kaya sendiri, kaya dengan suku sakat mereka sendiri, kaya dengan kroni mereka sendiri. Dan jawapannya adalah mampus pergilah mereka ni, nak miskin ke, yang penting kita kaya. Dan hari ini mata wang kita jatuh, mana yang makan gaji daripada luar negara, sedaplah. Tetapi orang yang duduk dalam negara ni, yang makan gaji di bawah 3,000 ke bawah, mereka terjerat dengan inflasi, terjerat dengan masalah ekonomi yang ada, dan akhirnya tidak cukup. Itu adalah hakikat yang saya lihat sendiri, dan perlu kita hentikan perkara ini di PRU ke-15 ini nanti dengan memberi undi kepada siapa yang sebenarnya layak untuk memimpin negara ini. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.